InsyaAllah kita malam ni cadangnya nak baca kitab baru untuk hari Jumaat dan hari Sabtu malam. Maksudnya malam Sabtu, malam Ahad kita baca kitab lain daripada yang kita baca. Maghrib ni kita baca kitab Nasaihul Ibad. Kitab ambil orang satu tu 1.35 kan. Tapi semua ada orang bayar, alhamdulillah. Begitu juga lepas isyak nanti kita baca kitab Fathur Rahman untuk kelas tajwid. Jadi seminggu 2 kali lah kita baca, hari Jumaat dan hari Sabtu malamnya. Boleh agakkan kitab tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, wala ihsan limpah kurnia daripada Dia semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dapat Islam sejak pada kecil lagi melalui mak ayah kita, alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala, belah ihsan Dia, beri kita kemudahan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat, alhamdulillah. Belah ihsan, limpah kurnia daripada Allah Ta'ala lagi, diberikan kita bertemu dengan orang-orang yang boleh tunjukkan kita jalan-jalan orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Itulah siddiqin wa syuhada wa salihin. Nabiyyin, siddiqin, syuhada wa salihin. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kelobaan untuk berada sentiasa dalam majlis yang sangat mulia untuk menuntut ilmu yang difardukan atas kita. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita keupayaan, kelapangan masa, kesihatan, kesungguhan untuk berada dalam majlis umpama ni. InsyaAllah malam ni kita cadang nak baca kitab baru. Alhamdulillah bertemu pada malamnya. Kita nak baca sebuah kitab atas tajuknya Nasaihul Ibadah yang dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, orang Bantan, orang Indonesia. Dan kitab yang kita pakai ni telah dimudahkan oleh salah seorang daripada sahabat saya, atas gelaran dia Nurul Zaman. Dia telah terjemahkan kitab ni, alhamdulillah, untuk kita semua pakai. Atas tajuknya Nasihat-Nasihat bagi Hamba. Kitab ni atas nama pun nasihat, cuma dia susun dalam bentuk yang lain sikit pada orang. Antara lain tu macam mana? Dia himpunkan kitab ni, mula-mula nanti dia akan susun bab uhada. Rasanya tu lama saya tak tengok kitab ni, Ustaz. Ya. Oh, Sunai. Dia akan mula dengan bab mana-mana yang pernah datang daripada perkataan Rasulullah, sahabat, tabi'in, para ulama. Dua apa dia? Dua perkara yang orang Ta'ala suka, dua perkara orang Ta'ala tak suka. Contoh,
perkara Sayyidina Abu Bakar suka, dua perkara Sayyidina Abu Bakar tak suka. Dia akan sebut macam tu. Habis bab dua-dua, bab sunai dia akan sebut bab sulasi pula. Tiga perkara yang dapat rahmat Allah, tiga perkara dapat kemurkaan Allah. Dia karang dalam bentuk macam tu. Jadi kitab kita ni semestinya sandaran dia, ambilan dia daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma dia boleh kita istilahkan sebagai ringkasan dengan menggunakan kata-kata hikmah. Yang disusun tu untuk istilahnya tukar style sikit, tukar cara. Pasal ulama kita dia ada cara masing-masing. Jadi alhamdulillah yang kita nak baca ni dia susun dalam cara macam tu lah. Jadi 2-2, 3-3-3, 4-4-4, 5-5-5, 6-6-6, 7-7-7, 8-8-8, 9-9-9. Last sekali saya pun dah lama tak tengok kitab ni. Ni pun tak belik apa pun, pegang terus terkadap nak baca je. Harap ingatan apa yang ada je. Allahumma salli wa sallim ala. Saya tak ingat akhir disebut apa, mungkin 10 ke, lepas tu adalah disebut di ujung dengan ditutup dengan beberapa riwayat kenaan dengan doa, amalan apa seumpama tu, insya-Allah. Jadi bagi memulakan kitab ni malam ni, marilah kita baca Fatihah seorang sekali, hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umumnya seluruh muslimin muslimat, khasnya pada pengarang kita ni masyhur dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Digelar sebagai digelar sebagai Imam Nawawi Tanah Melayu, Imam Nawawi Nusantara. Imam Nawawi masyhur dengan ilmu dia yang sangat halus, detail dalam menjelaskan hukum hakam agama. Yang ni adalah Syekh Nawawi Bantan, khas untuk dia. Dan juga kita hadiahkan pada seluruh guru-guru kita, ada ulama sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, apatah lagi yang telah meninggal dunia. Dan kita mohon dengan keberkatan Fatihah ni, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan kitab ni daripada awal hingga akhir, dan mudah-mudahan dapat kita baca juga daripada awal hingga akhir. Kalau tak dan pun baca sampai ke akhir, pohon kita daripada Allah Ta'ala setakat mana yang kita dan baca, mengaji, belajar, ambil faham, sama ada saya pergi dulu atau tuan-tuan yang pergi dulu, mohon kita dapat kita manfaat besar daripada kitab-kitab karang ulama ini, supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang betul, akidah yang betul, amalan yang betul, hati sanubari yang betul. Dan setakat mana kita boleh ambil istifadah, ambil manfaat daripada kitab dia ni, dapat kita tambahkan iman, jadi sebab Allah Ta'ala tambahkan iman kita, jauhkan kita daripada maksiat, tambahkan takwa kita, tambahkan yakin kita pada Allah Ta'ala, tambahkan kasih kita pada Rasulullah, dan dijadikan kita boleh hidup mati kerana Allah, kerana Rasul, kerana agama Islam, insya-Allah. Itu harapan kita lah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin dan muslimat, khususan di ruh Syekh Musannif wa ala jami'i masyayikhina wa ulama'ina al-ahya'i minhum wal amwas wa ala hadhihi niyyati syai'ul lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasaihul ibadi, hadhihi nasaihul ibadi. Ini adalah sebuah kitab, atas tajuknya digelar ataupun dinamakan dengan Nasaih Ibad. Nasaih jamak daripada nasihatun, nasihah. Bahasa Melayu kita nasihat. Ini plural dia, nasihatun, nasihatani, nasaih. Maksudnya nasihat-nasihat. Kaedah Melayu ni bila plural antaranya
kita gandakan kalimah tu maksudnya banyak lah. Jadi nasihat ibadi daripada jamak, daripada juga plural daripada singular dia, abdun, abdani, ibadah. Jadi maksudnya nasihat untuk sekalian hamba kan. Masuk hamba ni manusia, dan termasuk dalam manusia tu jin. Pasal tak dikatakan abdi ni dalam istilah ulama kita, melainkan untuk mukallafain ni, untuk dua kumpulan yang ditaklif syariat, itulah jin dan ins. Dan disebut ibad tu umumlah orang alim, orang jahil, orang umumnya manusia. Dan takut saya tak uraikan situ kata apa. Bismillahirrahmanirrahim, ay u'allifu, abtadi'u. Dan kalau nisbah kita naqra'u, nabda'u, nisbah pengarang bismillahi u'allifu. Yang tu lanjutan dia mungkin ngaji lain lah, saya tak syarah panjang. Cuma yang tu adalah yang kalau orang dah faham, dia akan faham apa saya sebut tu. Yang kita bila sebut bismillah, kaedah diajar oleh ulama kita, hadirkan apa perbuatan kita buat, dan hadirkan yang kita buat tu takkan boleh kita laksana melainkan semua itu dengan daya upaya datang pada Allah Ta'ala, dan kita buat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maksud kata ikhlas kerana Allah Ta'ala tu, tiadalah kita buat ni melainkan atas terjemahnya dengan nama Allah. Maksud dengan nama Allah, dengan Allah, dengan nak taat Allah Ta'ala, dengan limpah kurnia Allah, dengan daya upaya datang daripada Allah Ta'ala. Hadirkan hati kita setiap kali apa benda yang kita buat yang adalah benda-benda mulia yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul tercinta, bismillah aja hadirkan hati dengan perasaan itu. Maksudnya apa? Kalau dengan terjemah dia, dengan nama Allah. Apa yang nak didengar dengan nama Allah tu? Kalau makan, bismillah, aku makan ni dengan nama Allah. Ni kita baca kitab, saya baca kitab, aku mulakan kitab ni dengan nama Allah. Tuan-tuan duk mengaji, duk menadah, aku mengaji kitab ni dengan nama Allah. Masing-masing hadirkanlah apa perbuatan masing-masing untuk bismillah yang kita ungkapkan. Bab makan, bab minum, bab jalan, masuk masjid, apa lagi, bawa kereta, naik motor, duduk, berdiri, menulis, apa saja yang babut takrim istilahnya, bab-bab yang merupakan kemuliaan yang diperintah dalam syarak, mulakan dia bismillah. Dan bismillah dengan mana? Aku buat perbuatan ni dengan nama Allah. Nak isyaratkan takkan, dan juga nak mengajar pada kita satu prinsip, kita tak akan buat apa-apa pun atas muka bumi ini melainkan semuanya dengan nama Allah. Maksud dengan nama Allah, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dan takkan ada yang kita buat tu yang tidak atas nama bismillah. Yang tu kot sekali lalu saya selalu sebut gini, misal kita keluar masjid, selipar kita tak ada, waktu balas yang lebih kurang selipar aku bismillah, okey, kenapa tak boleh bismillah itu? Takkan balas selipar orang dengan nama Allah, aku kebas selipar orang, mana boleh. Jadi bila perkara tu tak disyariatkan kepada kita, tak diluluskan kepada kita untuk melaksanakannya, tak usah buatlah. Bila nak, tak boleh bismillah di situ sebab benda tu terlarang, tinggal. Contohlah, saya selalu buat misal mudah-mudah ya, isap okok kan, boleh tak bismillahirrahmanirrahim? Boleh. Aku isap okok dengan nama Allah, boleh tak? Tak boleh. Buat apa? Lempar lah. Lempar lah. Orang marah sikit tu. Aku main game ni dengan nama Allah, ada tak? Aku ada lah latihan menembak. Tukar senapang. Contoh lah kan. Pasal latihan menembak tak boleh, tembak tu pun jadilah kan, sekurang-kurangnya niatkan tu untuk tembak, yang belajar tembak. Bismillah. Kau hurai lah ikut kau bahasa mudah itu.
Cuma nak sebut ini, jangan sampai buat benda haram tapi pasal kita dah biasa buat, kita halalkan dia dan syarah ikut dan kita untuk membolehkan ia dilaksana. Jangan buat itu. Kalau benda salah pun mengaku salah, ya Allah aku ni nafsu aku jahat, aku buruk perangai, ampunkanlah aku ya Allah. Kaedah kita je tu. Pasal buat benda salah dengan kita ubah hukum dan status, menghalalkan benda haram dan benda larangan, boleh jatuh kufur jika benda haram dan larangan tu ialah benda yang diijma' oleh ulama' di atas haramnya dia. Jaga jatuh. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, dengan buat maksiat dia taklah jadi kafir, tapi dengan sebab buat maksiat yang dibuat tu dihalalkan dia, yang tu jadi kafir. Na'udzubillah. Jadi atas kita bicara ni sebagai kefiat untuk ulama' kita ajar macam mana nak tazkiyah diri, betulkan perjalanan setiap hari. Mana yang tak kena gaya tu, bila atas nama dia bukan dibuat atas dengan nama Allah, di atas syariat yang Allah Ta'ala perintahkan, yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah. Mudah-mudahan dengan kita amal itu dah faham macam tu, kita boleh tinggal sikit apa benda yang nama salah, dosa tu satu, begitu juga yang lara dan sia-sia. Boleh lama-lama dia boleh tinggal sebenarnya. Duk sembangnya lalu dengan apa? Membawang. Ngumpat dah maksudnya kan. Duk sebut aib orang ni, dia ni memang macam ni, dia ni memang macam ni, dia ni memang macam ni. Duk sebut aib orang di belakang ni, nama dia ngumpat. Boleh tak bismillahirrahmanirrahim aku nak sebut dia ni memang tak guna. Dan aib tu sepatutnya tak boleh nak didedahkan, pasal sepatutnya nasihat dia betulkan dia. Melainkan ada bab-bab tertentu yang kalau kita belajar dalam fiqh, harus untuk kita umpat orang ni di atas kes-kes tertentu. Ada 6 selalunya kumpulan, ada 6 golongan disyarah oleh para ulama kita, ambil parti daripada Quran hadis, yang ni harus umpat. Kalau kita faham tu, yang ni takkan nak ngumpat orang benda yang salah pula, umpat tu benda tak boleh pula. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim, tak kena, tinggal lah. Macam mana pun yang kalau nisbah nak kepahaman dia yang jitu macam mana, memang kena ngaji banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan taufik hidayah itu, dan diberikan kita tunjuk jalan-jalan orang yang nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin ni, jauhkan kita daripada golongan-golongan yang Allah Ta'ala murka dan orang-orang sesat tu. Kita memang duk minta hari-hari tu, berapa kali kita duk baca Fatihah tu, cuma sedarlah memang ini sebenarnya matlamat yang kita nak capai, insya-Allah. Jadi sikitlah syarah bismillah macam tu. Mudah-mudahan kalau kita faham tu, kalau ilmu kita tak tinggi tak apa, yang tu pun kalau amal tu, yang tu sebab untuk cerah mata hati kita, insya-Allah. Sebaik-baik manusia ialah dia yang boleh beramal walaupun ilmu tak tinggi mana, tapi dia boleh beramal. Hati dia sentiasa cari jalan untuk bagaimana nak zikir ke Allah, nak berselawat atas Nabi SAW. Dia dengar je dia buat terus, dia dengar je dia buat terus, dia dengar je dia buat terus. Itu adalah sebaik-baik manusia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tak jadikan kita macam tu. Pasal kita ni nak mengaji, nak terus jadi ustaz, tambah nak jadi tok guru, kan 2-3 hari punya kerja lah. Tu pun entah berapa lah benda-benda yang merapu lagi kat kita kan. Apa saya nak sebut ni, kalau nak tunggu macam tu baru nak beramal, janganlah. Kaedah-kaedah yang disebut oleh ulama kita, antaranya apa? La tuakhir amal al-yawm lighadin. Jangan tangguhkan kerja hari ini kepada esok hari. Khasnya dalam bab agama kan. Zikir, selawat, istighfar, puasa, mengaji, menghafal, walaupun benda-benda sunat. Kerja sunat hari ni jangan tangguh sunat untuk buat akan esok akan datang. No. Hari ni selesaikan dia. Bahkan kaedah tu juga disebut oleh ulama kita dalam kita kehidupan seharian. Basuh baju pun basuh hari ni, jangan basuh esok. Maksud apa?
Macam mana pun yang tu boleh juga tangguh, boleh delaykan dia, boleh lambatkan dia sikit pasal dia bukan satu benda yang wajib. Tapi antara benda yang akan menjadi ringan dalam kehidupan kita, kerja hari ni habiskan dia. Jangan tangguh ke esok, relax hari ni. Oh jangan. Pasal apa? Try tengok baju 7 hari tak basuh. Ilmu yang sepatutnya hari ni kena hadam, 7 hari baru nak pergi kecap balik, touch up balik. Letih dah. Sikitlah sebab macam tu. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik, asal nak sebut mudah Allah Taala jadikan kita, wala mudah je tu nak sebut bismillah, kan payah pun kan. Mudahan saya sendiri yang sebut tu lah, mudahan mudah kita bismillah, apa pun bismillah, bismillah. Tujuannya supaya nak sentiasa zikrullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahi nisbah dia u'allifu, bismillahi aqra'u, bismillahi ata'allamu. Alhamdulillah, selepas mula bismillah puji Allah. Alladzi ja'alal ilma arfa'as sifati. Wa ashhadu, saya baca Arab dia dulu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Ataupun bil ma'asiril hikamiyah, hukmiyah. Nak baca jamak dia nisbah boleh higak atau wajah boleh baca, tapi sedap baca yang tu. Bil ma'asiril hakamiyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Bahasa dia bersastra betul lah. Kata dia, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu terjemah bismillah. Aku mulakan karang kitab ni, aku mula mengaji kitab ni. Segala puji bagi Allah. Pujian memang layak untuk Allah. Untuk Allah dia tak hajat pada sesuatu, dialah yang sentiasa memberi kepada kita setiap sesuatu. Memang puji layak untuk Allah. Makhluk memang tak layak atas nama mesti dapat kepujian, tak ada. Bab mesti dapat puji hanya Allah. Makhluk memang tak ada istilah kemestian dapat puji. Kalau ada pun sepatutnya kita dipuji, sedarkanlah diri yang tu semua sebenarnya anugerah ilahi. Bahasa pendek dia macam tu. Hatta kalau Rasulullah SAW pun dia ni memang seabdul-abdul makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi. Pasal apa boleh jadi seabdul-abdul makhluk? Atas pandang puji tu untuk Allah. Allah yang memang nak pilih dia istimewa daripada segala makhluk lain. Kalau Rasulullah pun macam tu, tambah kita lah. Satu, puji layak untuk Allah. Untuk makhluk asalnya tak ada layak puji sikit pun. Cuma atas kita belajar panjang bicara dia tu, adab disebut oleh ulama kita, siapa yang Allah Ta'ala puji, kita puji dia. Khasnya yang paling dekat kita ialah Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala puji dia, dan dia perintahkan kita untuk berselawat salam pada dia, junjung perintah Allah Ta'ala. Asalnya puji memang hak Allah Ta'ala. Bila siapa yang Allah Ta'ala isyaratkan orang ni adalah boleh dipuji, baru kita boleh puji orang tu pun. Puji pun bukan pasal kerana memang nak puji dia, tapi pasal Allah perintah yang kita puji dia. Ini prinsip kita. Satu, mak ayah kita bela kita pada kecil, walaupun kita kadang tak ada hati nak puji mak ayah kita, puji dia, terima kasih mak, terima kasih ayah. Maklah besarkan saya pada kecil, maklah yang asuh saya, maklah yang bagi asuh saya, jaga kecil berak saya daripada kecil. Saya tak pernah pun jaga mak. Terima kasih lah mak. Pasal apa? Wabil walidaini ihsana. Allah yang suruh kita ihsan dengan mak ayah kita. Nak cakap pun walau mak ayah ni wuduh macam mana pun, jahat macam mana pun, faqula lahu, kan, wa qul lahuma qawlan karima. Cakap dengan mak ayah
cakaplah dengan perkataan yang sangat mulia. Cakap baik-baik. Walaupun kadang mak bapak kita ni ada yang mulut laser, baran, memang ada orang yang macam-macam lah. Kita terima cool aja, relax. Kalau tak boleh tu, mesti ada something wrong kat kita. Pasal yang tu juga mengajar perjalanan kita buat ketuhanan. Allah sentiasa bagi anugerah kita. Dia bagi demam sikit, sepatutnya macam mana? Cool aja. Siapa? Selalu sihat. Dia bagi susah sikit aja, duit tak cukup, selalu duit cukup. Dia bagi sikit aja kesusahan, cool aja. Allah. Saya ngaji dulu memang terkesan dengan perkataan-perkataan ulama kita dok baca kitab, tutup guru kita dok ajar. Kalau kita sakit 3 tahun sekalipun, tutup guru kita kena nak bagi relax kita macam mana? Berapa tahun dah sakit ni? 3 tahun. Kau sihat berapa lama? 30 tahun. Relax baru 3 tahun. Oh. Wis. Tak ada masalah kita. Walaupun 3 tahun dah sakit. Contohlah, tambah baru 3 minggu, baru 3 hari. Dan sebenarnya yang tu, kalau disebut rahsia dan hikmah, jangan tak tahu yang tu sebab Allah tak lampun dengan dosa kita. Kan betapa baiknya Allah Ta'ala. Itulah sikit kat sana. Jadi Allah dialah saja yang layak untuk dapat kepujian. Dan puji ke Allah, yang Allah ni antara sifat Allah Ta'ala dan perbuatan dia, apa dia? Dialah allazi ja'alal ilma arfa'as sifat. Dia menjadikan ilmu dari ilmu pengetahuan sebagai yang tertinggi daripada segala-segala sifat. Asal bahasa Arab tu ja'alal ilma, Allah Ta'ala jadikan ilmu arfa'as sifat. Sifat yang paling tinggi, paling mulia adalah ilmu. Ada yang Quran sebut antaranya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan angkat, pertama martabat Allah Ta'ala akan angkat, dia tak ada lain, paling besar atas kata sebelum ilmu, orang beriman, iman dulu. Itu bab iman besar sekali. Yang tu sedia maklum, understood, satu dia tak sebut sini. Atas kaedah kita sepatutnya yang tu pun memang dah faham dalam hati kita apa dia. Bab iman besar sekali. Lepas iman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang beriman, apa tu? Siapa dia di kalangan orang beriman ni? Siapa dia yang hebat ni? Walladhina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Allah Ta'ala angkat apa? Darajat. Orang beriman pun ada darajat, orang berilmu pun ada darajat. Ya. Satu di kita dari nisbah kewajipan besar, tuntutan untuk menjadi orang berilmu. Itulah. Jangan jadi alasan, jangan jadikan sebagai alasan ada ilmu nanti takut riak. Maka biar aku jadi bodoh nanti riak pula. Ilmu banyak, tidak. Buang riak tu. Siapa suruh jadi ada riak? Tak pula dengan takut riak tinggalkan mengaji ilmu. Tidak. Tidak. Jangan kata nanti tinggi dengan ilmu jadi macam iblis. Supaya jangan jadi iblis, biar bodoh tak apa. Baguslah. Jadi bodoh tu iblis dia. Boleh faham saya ke apa? Pasal pahaman-pahaman macam ni memang dalam masyarakat kita kadang-kadang dia ada ganggu sikit situ. Satu, jangan ada prinsip macam ni tau. Saya nak sebut tu, kalau ada yang salah faham dalam bab ni, ilmu benda besar, sekalipun ilmu ada tak beramal pun salah besar. Dia tak menunaikan tuntutan ilmu tu. Tapi bodoh ni lagi bahaya besar. Saya buat misal lah. Orang kadang-kadang dia tak ada ilmu, dia nak buat taat. Tapi kadang-kadang taat dia buat, dia pun tak tahu bahawa taat itu tak cukup SOP, rupanya maksiat. Sebab tak ada ilmu dia. Pada dia nak beramal, tapi ilmu dia nak beramal tu pun tak ada. Jangan baca Quran tajwid tak tahu. Konon handallah baca Quran satu hari 5 juzuk dia baca. Orang hafal Quran tak ngulang Quran macam tu. Tapi dia baca Quran satu hari 5 juzuk, tapi tajwid sebatang habuk. Tak tahu. Oi, apa benda tu? Kata dia, saya tak mahu belajar tajwid, nanti riak.
Apa punya kaedah fahaman macam ni? Ini betul kan persepsi tu? Kalau ada salah. Di sebaliknya pula ada orang mengaji tengok jadi fasik. Contohlah. Dan untuk dia nak bertaubat, tak mustahil untuk sekelip mata dia boleh taubat pasal ilmu kat dia dah ada. Cuma dia istilah kata apa, dah tersembam ke dalam benda yang salah. Macam mana pun dia nak balik boleh. Pasal apa? Semua kat dia ilmu lengkap. Dia tahu nak jadi ustaz bila-bila ya. Walaupun tengok sekarang putat. Pi pasal itu. Dia nak ngajar boleh, memang dia boleh ngajar, tapi orang tak mau ambil dia sebagai guru pasal merapu dia ni. Tapi bila dia taubat, macam mana? Oi. Semua ilmu yang ada yang sepatutnya dia nak ajar tu semua ada kat dia. Cuma dulu dia fasik, dia ikut nafsu. Taklah bermakna kita nak membela orang-orang yang ahli maksiat ni, taklah, bukan maksud macam tu. Tapi nak kata jahil itu bahaya. Ilmu adalah cahaya. Mesti ambil prinsip tu. Ilmu adalah cahaya, jahil tu bahaya. Jadi jangan biarkan diri dalam keadaan jahil. Tak. Pasal memang antara sifat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai ciri orang yang terpuji ada ilmu. Kita kalau wirid lepas semayang macam mana ulama kita duk ajar, memang Nusantara inilah antara amalan dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, siapa? Wal malaikatu wa ulul ilmi. Antara yang memang menyaksi bahawasanya la ilaha illallah ni, tiada ilah ni melainkan Allah. Syahidallahu, Allah menyaksi bahawasanya syahidallahu annahu la ilaha illahu, tiada yang selayaknya untuk ada sifat ketuhanan melainkan Allah. Allah sendiri menyaksi macam tu. Wal malaikatu, yang kedua malaikat lagi, wa ulul ilmi, ya. Orang yang ada ilmu. Orang tak ada ilmu dia tak boleh dapat. Satu, bila ilmu kita tentang la ilaha illallah tak tahu, kita tak tahu macam mana nak musyahadah kan, nak saksi kan. Sentiasa pula asyhadu tu, always present, Allah la ilah. Takkan ada boleh duduk kedudukan macam ni melainkan wa ulul ilmi. Mereka ni malaikat waladhi wa ulul ilmi, mereka ni apa kerja dia nanti? Qa'iman bil qist, sentiasa akan mendirikan dengan adil, tepat, sama. Isyarat juga bab ilmu ni paling tinggi ilmu apa? Bukan matematik semestinya kan. Bukan sains, bukan geografi. Ilmu apa? Iman. Ilmu iman. Tak ada ilmu yang lebih besar daripada ilmu iman. Cuma berapa orang belajar ilmu iman? Itulah masalah kita. Atas nama ilmu tauhid, satu hal kan. Ilmu tauhid, ilmu untuk faham macam mana kaifat mentauhidkan Allah. Macam mana nak capai tauhid tu? Apa kaifiat dia, apa tata cara dia? Itu dia panggil ilmu iman. Ilmu macam mana nak increase iman, dan bagaimana nak jaga supaya jangan iman tu decrease. Punya putih sikit lah saya. Macam mana nak tambah iman. Jadi ada kerja yang kena buat, ada ilmu yang kena faham. Lepas tu macam mana latihan yang perlu kita lalui. Mesti tak boleh nak dapat macam tu melainkan orang yang ulul ilmi. Mesti ulul ilmi. Banyak benda kita kena belajar. Jadi taklah pula kita nak mempelekkan ilmu matematik apa, tak pakai juga. Isyarat Quran pun kata apa? Bab angka ni Allah ada isyarat dalam Quran apa? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Kutubah Jumaat tadi pun macam tu lah. Siapa? Tak ingat. Tak sedar baca kutubah apa tadi. Rasa saya tu kutubah Jumaat tadi kan. Betul. Kita perak. Saya dia orang baca kutubah lain ke apa tak tahu lah kan. Awak dengar mukadimah ni macam tu lah kepala dia. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah, dan Quran sebut macam tu. Bila lagi ketetapan bulan yang ada 12? Yauma khalaqas samawati wal ard, dan minha arba'atun hurum. Daripada 12 bulan ni ada 4 bulan haram. Maksudnya nak sebut apa? Walaupun simple aja, tapi ada matematik sikit tu, nisbah 12. Lepas tu daripada 12 ni ada 4 yang dipanggil bulan haram. Maksudnya ada sistem perangkaan yang kita kena faham, satu hal. Tapi besar sekali apa? Iman.
Siapa buat ketetapan tu? Allah. Itu besar sekali. Jadi ilmu paling besar sekali ilmu iman. Satu kita duduk belajar banyak, semestinya untuk kita faham dalam kehidupan ni ilmu iman lah. Jangan ilmu iman tak ada langsung, ilmu tauhid tak pernah belajar langsung, ilmu macam mana nak hasil iman pun tak pernah belajar. Pasal dari sudut satu benda kita dah faham, Allah Tuhan kita, betul kan? Memang lama dah dengar. Muhammad SAW adalah utusan Allah Ta'ala. Lama dah terjemah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni kita faham. Tapi macam mana supaya hati ni sentiasa boleh musyahadah la ilaha illallah, asyhadu, always present, Allah is ilah, aku makhluk, aku adalah makhluk dia, aku berhajat kat dia, dialah yang memberikan segala kurniaan dan limpah kurnia pada aku, wahdahu la syarikalah. Tu ilmu iman. Bila ilmu iman ni? 24 hours. Macam mana nak dapat? Itu ilmu besar sekali. Kalau saya syarah panjang pula lagi kan. Tapi nak sebut apa? Benda besar dalam kaedah kita syariat, ilmu. Adapun umminya Rasulullah, yang tu ada pasal lain. Dia ada rahsia dan di situ ada mukjizat supaya menolak hujah dan dakwaan mengatakan Rasulullah yang mencipta Al-Quran. Ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala taqra'unahu wala taktubunahu biyamini. Betul? Sekian betul. Ma kunta tatslu min qablihi. Quran ni kau tak pernah baca sebelum ni wahai Muhammad. Ma kunta taqra'u min qablihi wala taktubunahu biyamini. Dan kau tak, bukan kau tulis dengan tangan kanan kau. Baik. Wama wala takhutuhu, sorry, duk faham katabah tu, Quran bukan taktubu, wala takhutuhu biyaminik, depan tu betul, wala takhutuhu biyaminik, dan kau bukan mencoretkan, kau khatkan dengan tangan kanan kau, nak menunjukkan menulis antara sifat baik, tulis dengan tangan kanan. Macam mana pun nak isyarat apa? Quran sendiri Allah Ta'ala ceritakan Rasulullah memang tak diberikan sifat dia kebolehan menulis dan tak diberikan pada dia kebolehan membaca. Tu istilah ummi. Cerdik tak? Ilmu apa dia tak tahu. Perintah sembahyang di Madinah asalnya menghadap Masjidil Aqsa, menghadap Masjidil Haram. Dia tak payah pakai alat, tapi dia tahu kiblat yang mana. Dia punya ilmu tu kan? Apa nak sebut. Jadi hal yang ada pada Rasulullah nisbah ummi dia tu taklah menunjukkan kata biar aku jadi bodoh, tak apa. Rasulullah pun tak kerti membaca menulis. Jangan salah ambil faham daripada apa hal yang ada pada Rasulullah. Sikit sana. Nak sebut apa? Tak diajar pada kita untuk jadi bodoh. Tak. Bahkan prinsip kita besar ilmu. Baik. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Baik, itu kata pertama disebut. Dan kata dia, aku bersaksi bahawa tidak ada ilah jadi yang bersifat ketuhanan melainkan Allah sendiri saja. Ini pun panjang pelajaran dalam tauhid, saya tak syarahan. Masa ada khas sana pelajaran, kita jumpa sana insya-Allah. Memang Allah sajalah dia ilah. Besar pelajaran nak ambil faham tu, pasal tu saya kata ilmu paling besar kali ilmu iman. Dan semua yang kita buat ni, amalan-amalan apa nak sebut, nasihat-nasihat pun, nak ke mana semua nasihat ni? Supaya capai iman. Itu kan. Kita sembahyang, kita duduk, kita baring, tambah kita solat, baca Quran, duduk mengaji. Nak capai apa? Iman dengan Allah Ta'ala. Kan? Dan Allah ni wahdahu la syarikalah. Dia tunggal, dia saja, tak ada sekutu baginya. Dan Allah Ta'ala ni sifat dia allazi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Allah antara sifat dia, dialah yang mengkhususkan orang yang dia kehendak di kalangan hamba-hambanya dengan perkara-perkara
yang luar biasa yang dibangsakan kepada hukum. Bahasa terjemah klasik macam ni ya. Apa maksud dia? Allah dialah saja yang mempunyai kuasa dan ketentuan untuk memilih siapa saja dikenaki di kalangan hamba dia yang boleh ada keupayaan yang luar biasa dengan mengeluarkan daripada mulut dia kata-kata hikmah. Itu kan. Ataupun yang boleh keluar daripada tangan dia boleh mencoretkan kata-kata hikmah. Dan kata-kata hikmah dia sangat luar biasa. Siapa dia yang boleh bagi ketentuan tu? Allah juga. Sikit dia sebut macam tu. Memang betul pun, mana ada hal lain dia. Atas faham hakiki Allah. Cuma kat kita ada disiplin ilmu yang kena belajar macam mana supaya dengan kita buat sabab-musabab tu akan ada keupayaan pada kita untuk boleh mengeluarkan kata-kata hikmah. Antaranya ilmu. Dengan ilmu yang ada, kefahaman yang ada, boleh mengungkapkan dengan kepelbagaian bahasa. Supaya apa yang keluar daripada mulut dia boleh terasa indah oleh cita rasa. Yang tu kot bahasanya. Dan semua orang dengar akan terasa dalam hati disebabkan kata-kata dia apa nak sebut, disebabkan kata-kata dia yang keluar dengan kata-kata hikmah tu, orang mudah untuk terasa hati. Contohlah. Jadi memang kat kita ada disiplin ilmu itu. Tu yang datang kat kita ada istilah peribahasa, kata kiasan, kata bidalan, pantun 2 kerat, 4 kerat tu nisbah Melayu. Apatah lagi bahasa Arab. Macam mana pun di atas sifat ketentuan nak memberikan apa-apa kelebihan luar biasa, mesti Allah. Mana ada hal lain. Macam mana pun ada disiplin. Atas kita sebut ni iman. Allah dia yang beri iman kat kita memang, tapi ditaklif pada kita pergi cari sebab-sebab iman, antaranya ilmu iman. Dan dialah saja boleh memberikan manusia kata-kata hikmah, tapi ditaklif pada kita untuk belajar macam mana sebab-sebab untuk boleh mengeluarkan kata-kata hikmah. Antaranya apa? Janganlah selalu duk birit sebut benda-benda yang tak elok. Kalau sentiasa duk sebut benda-benda yang baik, insya-Allah mulut akan terkeluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang baik. Kalau duk biasa duk sebut benda-benda yang tak elok, akan terbiasalah jadi adat kebiasaan menyebut benda yang tak elok. Itulah. Maksudnya ada taklif kat situ. Baik. Wa asyhadu, dan aku bersaksi bahawa kata dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar adalah hamba Allah Taala. Istilah hamba ni pun satu bahasa yang simbolik kan. Pasal kita ni kalau ikut bukan hamba tapi makhluk ya. Tapi gunakan bahasa hamba untuk menunjukkan ini satu hal yang mesti ada kat kita, presentation kita sebagai orang yang telah dicipta mesti menzahirkan hamba. Itu satu bahasa hamba tu. Sebut makhluk, kita dicipta nampak kerah gitu je. Tapi bila hamba dengan Tuhan macam mana? Buat kuli dengan majikan sudah kan. Saya ambil mudah kuli majikan ni. Kalau majikan kita kena cocok dua-dua, cocok tak? Kalau tak kau berhenti yang kerja dengan aku. Nak masuk pejabat kau cocok dua-dua. Kalau tak kau duduk dalam bilik tu seorang-seorang. Cocok tak? Terpaksa lah cocok kan. Tak boleh yang betul-betul ikut ni, yang illegal pun belantak ya, jangan dia aku lepas. Betul. Sikit saya sebut isu macam tu. Taat tak? Gila punya taat. Kadang-kadang terpaksa pun, macam mana aku nak berhenti kerja pun hutang banyak. Bagi ya, kan. Itu dengan majikan, dengan Allah lagi besar. Satu, nak tak nak, suka tak suka kena mengaji. Nak tak nak, suka tak suka kena taat. Nak tak nak, suka tak suka kena sembahyang. Nak tak nak, suka tak suka kena puasa. Nak tu bahasa dia. Cuma cakaplah nak tak nak kan. Macam mana? Sepatutnya nak. Nak bagi dapat tu lah. Bahkan sentiasa haloba. Bahkan kalau tengok cerita tentang nak tu, Allah Ta'ala pernah perintahkan kepada langit dan bumi. Macam mana?
i'tiya tau'an au karhan, wahai langit bumi, kau datanglah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Maksudnya engkau ni kalau nisbah, kalau orang berakal, kau marilah kepada aku, kau ada dua pilihan, i'tiya tau'an au karhan. Betul lepas tu saya sebut qalata ataina ta'in. Langit bumi jawab apa? Engkau boleh datang ke aku boleh perintah engkau dalam keadaan kau boleh pilih satu, nak taat ke? Dalam keadaan taat, i'tiya tau'an au karha, dalam keadaan terpaksa ke, benci ke, tak suka ke, memberontak ke. Pilihan yang pertama tadi apa? Tau'an dengan taat, memang mengakui Allah sebagai ilah, mesti kena taat. Langit bumi pun jawab apa? Ataina qalata. Langit bumi jawab apa? Ataina ta'iin. Langit bumi pun kata kami datang padamu ya Allah dalam keadaan taat. Langit bumi pun kata kami kena taatmu ya Allah. Oh, kita tak akan mari dalam keadaan derhaka. Satu Quran ni tu bahasa-bahasa macam ni. Yang ni yang kata kata-kata hikmah ni, kata ulama tu Quran. Bahasa-bahasa yang datang dalam Quran ni. Tu saya kata ada peluang mengajilah ilmu-ilmu bahasa Arab ni, tambah ilmu-ilmu macam saya duk sebut lalu nahu, sarah, balaghah ni. Bukan untuk boleh komunikasi dengan bahasa Arab, tapi macam mana nak faham uslub Arab tu dengan tu faham bahasa Quran. Siapa boleh dapat keupayaan tu, best kan, gila ni. Mujizat tu boleh tengok depan mata. InsyaAllah. Ngaji lama sikit lah yang tu. Yang tu pun dia bukan ngaji nasihat ni, nasihat lah. Ni saya nasihat lah. Nak betul-betul ni kena duduk tempat dia, kena duduk lubuk dia. Kau takkan nak live letih ke live, semua live. Kena korban sikit kalau nak dapat sesuatu yang mahal. Macam tu kan kaedah ni kan. Cukup tak lagi kata mengada-ngada lebih-lebih sangat. Saya sebut macam tu ya. Fikir-fikirkanlah macam tu lah. Saya sebut macam tu padan kot. Baik. Jadi asalan sebut Allah Ta'ala dialah yang memberikan ketentuan yang istimewa kepada hamba-hamba dia yang tertentu untuk boleh ada pada dia kebolehan yang luar biasa untuk mengeluarkan kata-kata hikmah. Yang tu maksud luar biasa yang dipaksakan pada hukum, tu bahasa terjemah harfiah betul ya. Tapi maksud tu macam tu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kata dia aku bersaksi menyungguh sungguh-sungguh ni sentiasa hadir dalam hatiku Nabi Muhammad ni lah hamba dia. Saya duk syarah hamba tadi, dan benar-benar adalah utusan Allah Ta'ala. Bukan saja dia ni menzahirkan hamba rasa berhajat pada Allah Ta'ala, tak ada apa yang dimiliki, melainkan semua datang daripada kurniaan daripada Allah Ta'ala sahaja, tanpa ada disekutui. Mengaku Muhammad ni hamba Allah, utusan Allah, yang Allah Ta'ala khususkan dia dengan semua sifat-sifat kesempurnaan pada kehambaan. Allah Ta'ala khaskan dia bijami'i kamalatil ubudiyah. Tu tengok bahasa Arab tu, saya tengok bahasa Arab dengan terjemah Jawi dengan Melayu Rumi tu, saya tak rasa selera baca Rumi. Tuan-tuan saya tak tahu lah, tapi saya sedap tengok Arab tu. Dia khassa bijami'i kamalatil ubudiyah. Sedapnya bahasa tu kan. Tuan-tuan tak jelas dengan saya sebut itu? Tak ada dengar. Saya mengaji dulu tutup guru saya, antaranya Tuan Guru Haji Ghazali. Saya mengaji makan Datuk dulu. Dia umpan saya mengaji tu macam tu. Kata dia, kata dia tengok terjemah ni tak ada selera. Kata. Tambah kitab Rumi kata dia. Tuan-tuan dengar dia sebut. Apa tujuan dia sebut tu? Supaya makin hemah untuk pergi belajar Nahwu Nasarah. Pasal memang dia ajar pun. Aku tak selera kata dia tengok kitab-kitab. Tengok kitab-kitab hak Jawi tu. Tambah tengok hak Rumi. Lagi tak ada selera aku kata dia. Tu saya pun bukan seleranya tengok kitab terjemah ni. Kitab saya duk tak ada nak packing apa, saya unpack pun tak ada lagi. Mana kitab saya yang asli hak Arab tu duk mana dah. Tu saya pegang je lah kitab ni, tapi saya tak berapa selera dengan terjemah tu sebenarnya. Saya sedap hak Arab tu. Tuan-tuan yang tak apa nak kerti Arab tu, pakailah hak terjemah tu. Tapi tengok saya tanya gini, faham tak? Sedap? Sama tak faham saya baca sendiri tu, saya faham syarah tu. Pasal saya syarah tu apa sepatutnya dipaham. Tapi sendiri kalau baca faham tak? Kadang baca boleh, faham tu tak dapat. Pasal apa?
Pasal tak boleh nak faham kalau Arab tu dengan hanya terjemah, tapi kena faham Arab tu sendiri, bahawa faham betul-betul apa maksud terjemah. Sikitlah saya sebut gitu. Jadi Allah Ta'ala antara yang khas Allah Ta'ala beri apa dia? Allah Ta'ala khaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat apa? Ada kesemua sifat-sifat kesempurnaan yang menzahirkan kehambaan ada dekat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setulah kat kita ni, mana kita nak berkiblatkan untuk atas nama tempat tuju, tempat tengok, tempat pandang, tempat untuk jadikan contoh tauladan, semestinya atas umum bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kat Nabi Muhammad kita tak boleh tengok lah, perkhabaran nak terima pada dia pun dengar pada tutup guru. Untuk siapa dia orang terdekat kat kita, carilah guru kita yang paling dekat untuk kita tengok macam mana guru yang dengan apa yang ada pada dia tu menzahirkan kehambaan pada Allah Ta'ala. Saya pun dulu duduk mengaji dengan guru-guru kita duduk jumpa, tambahlah ni kan, lagi besar, lagi tua ni, orang kata lagi berakil lah. Oh, lagi kita boleh kenal siapa dan kita akan tahu nilai guru kita, tambah yang kita tengok dulu kita tak rasa macam bernilai sangat, dah tak ada dah baru rasa nasib baiklah jumpa dia, nasib baiklah jumpa dia, teringat cara dia, akhlak dia, perangai dia, cara dia mengajar, cara dia muamalah dengan kita, apa dia punya ketegasan, apa yang dia lemah lembut, mana dia ada toleransi, mana dia tegas, semua tu kita belajar tengok sifat Nabi. Oh, rupanya dia memang copy and paste daripada hak Nabi SAW. Okay, analah sekali lalu lebih kurang kan. Paling mulia Rasulullah. Jadi kita nak tengok kat zaman kita ni, nak tengok siapa dia yang benar-benar nak ikut Rasulullah. Itulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalih al-a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Masyaallah. Wa ala alihi wa ashabihi was-salikina ala manhajihi fanalu khairan wafiran. Terjemahnya, selepas dimulakan kitab dengan bismillah, alhamdulillah, untuk buat apa? Selawat dan salam pula. Selawat Allah, maksud selawat Allah ni memberi rahmat oleh Allah Ta'ala, memudah-mudahan, dia ada makna doa itu, mudah-mudahan selawat yang mana memberi rahmatlah oleh Allah Ta'ala ke atas penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa Nabi Muhammad ni? Ya Allah Ta'ala penuhkan hatinya, ejaan macam tu adalah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada sebahagian tutup guru kita yang tak apa setuju tulis macam tu. Tulis patutnya walaupun tulis Rumi, tulis bagi habis, dan tulis jangan tulis Rumi, tulis Jawi. Saya ngaji dia tutup guru macam tu. Dia tak bagi tulis SAWM. Cuma kita tanggung macam ni lah. Pengarang ni dia tulis SAWM, maksudnya sallallahu alaihi wasallam kan. Dia tulis macam tu, tapi dia berlafaz dengan mulut dia. Pasal orang yang kedekut berselawat atas Nabi ni, kalau nisbah bertulis kudu tangan. Kita tanggung ulama dulu, kalau misalnya ditulis Muhammad, ditulis apa? In bracket short, tu isyarat kepada sallallahu alaihi wasallam. Tulis tu mulut sebut sekurang-kurangnya macam tu. Macam mana pun ulama kita dulu macam mana, dia takkan tulis macam ni, dia mesti tulis penuh sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Yang tu pun mengajar adab dan juga akidah pada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah ni dekat dia, biar bersusah sikit, sebut je Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita bukan saja Muhammad tau, sebut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, itu jadikan zikir di mulut. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, biasa kan apa taradhi di atas sahabah ni. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, Imam Bukhari rahmatullah alaih, itu kaedah kita. Jangan sebut Bukhari ni buat kitab sahih. Oi, siapa engkau sebut Bukhari tu? Jangan tu. Orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan ni, kita kena muliakan dia. Tu kaedah mulia dia kan.
Siapa-siapa yang Allah Ta'ala letakkan mereka tempat terpuji dengan ilmu dia, dengan taat, dengan takwa dia, kita pun kena angkatkan kedudukan mereka. Antaranya doa untuk mereka. Khas Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala telah penuhkan hati Nabi kita Muhammad SAW ni min jalalih. Apa dia Allah Ta'ala penuhkan ni? Min jalalih. Memang dari itu terjemah Arab betul lah. Dari keagungannya. Jadi Allah Ta'ala penuhkan apa? Penuhkan keagungan, rasa agung dan hebat pada Allah Ta'ala ni dalam hati Rasulullah. Allah Ta'ala beri kat Rasulullah. Allahumma atina mislahu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Penuhkan hati Rasulullah boleh rasa keagungan Allah Ta'ala yang maha tinggi dan menentukan sallallahu alaihi wasallam dari keindahan-keindahannya yang gemilang. Asal bahasa Arab dia wa ayyadahu, Allah Ta'ala telah khaskan Rasulullah akan sifat jamal Allah Ta'ala, segala sifat-sifat keindahan, kesempurnaan yang Allah Ta'ala yang tertinggi Allah Ta'ala beri dekat Rasulullah SAW. Kalau bahasa terjemah itu menentukan Nabi SAW dari keindahan-keindahannya yang gemilang. Maksudnya segala sifat peribadi yang indah kalau disebahkan Rasulullah, Allah Ta'ala beri fizikal yang sempurna. Yang masuk sempurna tu digunakan bahasa yang gemilang, maksudnya hebat sungguh Rasulullah ni. Jiwa raga dia dengan Allah Ta'ala, jasad dia Allah Ta'ala beri sempurna, cantik, yang tak ada orang yang secantik, sesempurna macam mana Allah Ta'ala beri pada Nabi kita Muhammad SAW. Khas Allah Ta'ala beri Rasulullah. Satu kita belajar berakidah, Rasulullah ni orang macam mana? Nisbah hati sanubari dia tuan, fizikal dia macam mana? Tak ada makhluk dalam dunia ni fizikal dia Allah Ta'ala beri dengan fizikal yang sempurna melainkan fizikal yang ada pada Nabi SAW. Yang tu kalau bahasa Arab dia disebut jamal, min jamalihi al-asna. Kalau asal terjemah keindahannya yang gemilang. Tu saya kata bahasa terjemah memang terjemah lah tu. Dia punya faham tu, faham Arab tu sedap kan. Tuan boleh follow tak pula Arabnya boleh follow lah kan. Follow tak follow pun yang tu saya nak tunjuk kata perbezaan bahasa terjemah dengan bahasa Arab dia tu sendiri tu. Faham bahasa Arab tu saya tak tahu nak cerita dia bahasa dia tu. Kalau saya dah lupa macam tu best bahasa dia, sedapnya bahasa dia. Lepas tu bila Allah Ta'ala bagi kat Rasulullah jadi macam ni, apa jadi? Jadilah dia sallallahu alaihi wasallam orang yang gembira lagi ditolong. Biasa kan, tak rasa apa-apa kan. Jadilah orang yang gembira lagi ditolong. Okay. Rasulullah dengan sebab Allah Ta'ala bagi nikmatnya tu, dia jadi masruran. Apa maksud masrur? Dia jadi orang yang sangat seronok di atas kurniaan Allah Ta'ala beri khas kat dia tu. Dan di atas seronok satu hal lagi apa? Dia memang sangat mengenali siapa yang anugerahkan pada dia segala ciri-ciri sifat kamalat yang Allah Ta'ala beri pada dia tu. Itu yang dia seronok tu. Satu kat kita pun sebenarnya nisbah tauhid diajar oleh para ulama kita sama juga kan? Rasulullah jadi macam tu. Soal kita ni memanglah nak banding Rasulullah, tak adalah perfect macam Rasulullah. Soal perfect tak? Masih perfect tak? Umum manusia ni ahsani takwim tak kan? Betul kan? Kita sebaik-baik makhluk kan? Ada hidung kembar macam babi, bohwi bahasa kita senang. Ada belalai panjang macam gajah, ada hidung panjang macam gajah, tak? Ada gigi taring macam gajah, ada? Tak ada. Gajah tu, gading tu gigi kan? Ada telinga capang macam gajah, ada badan besar gemuk macam kerbau, ada kaki tinggi lampai macam jerapah, tak ada. Banding dengan binatang kita ahsani takwim. Siapa bagi? Allah. Cukuplah tu. Memang tiang setengah ulama urai kat kita, antara masuk ayat Quran wa'lamu anna fikum Rasulullah, yakinlah bahawasanya pada kamu ni
ada Rasulullah. Apa maksud kat kita ada Rasulullah? Apa keistimewaan Allah Ta'ala bagi kat Rasulullah tu sebenarnya ada kat kita. Apatah lagi kita ni, apa dia? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sangat lekeh, tapi sebab Rasulullah, kita je ni tambah pula umat Rasulullah, apa dia? Macam-macam keistimewaan Allah Ta'ala bagi kat kita. Yang tu pun syarah dia panjang. Tapi antara yang Allah Ta'ala bagi apa? Rasulullah seabdul-abdul makhluk, kita sebaik-baik makhluk. Nisbah banding dengan haiwan. Ahsan takwim. Okay. Umat Rasulullah sebaik-baik Nabi dan Rasul. Dalam banyak-banyak umat ni, kita khairul ummah, sebaik-baik umat. Allah Ta'ala bagi kat kita. Pasal apa tu? Pasal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kamu ada Rasulullah. Kalau sambung ayat tu lagi banyak huraian tu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Oh, hak tu lah. Allah Ta'ala bagi kita. Rasulullah ada kat kita tak tu? Iman macam mana? Iman ada kat Rasulullah. Tak suka benda kufur, tak suka benda maksiat, tak suka benda dosa, suka benda-benda sentiasa nak taat. Tu kat kita maksudnya macam mana Rasulullah diberikan kemuliaan macam tu. Kita pun didapat macam mana Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kat kita ni ada Rasulullah. Cuma siapa yang tak dapat lagi macam mana? Wajib usahakan supaya sabab tu kita buat, dapat anugerah macam mana Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Rasulullah, kita pun dapat kelebihan tu. Cuma pastikan tahu mana, cukupkan syarat kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya istilahnya tu. Macam mana syarat tu atas kita sebut ni? Paling mudah ngaji elok. Pastikan guru yang betul kita cari. Jangan bermudah-mudah ambil macam mana pahaman-pahaman Wahabi tu. Take alert sikit dengan nama Wahabi ni. Apatah lagi ikut dengan nafsu je. Allah hak tu lah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita. Dan dengan apa Allah Ta'ala beri ni, dia gembira di atas Allah beri dia macam tu. Lagi apa? Pula tu dia nak membalas kegembiraan tu dengan malam dia boleh bangun, berjam-jam bangun, baca Quran sehingga satu rakaat berjuzuk-juzuk, berdiri lama sampai bengkak kaki. Tu dia masruran, nikmat Allah Ta'ala beri. Dia masruran, dia syakiran, pula tu mansura, diberikan pertolongan. Apa maksud diberi pertolongan? Allah Ta'ala mudahkan segala urusan dia untuk membuat kerja Islam. Mudah. Cuma mudah tu huraian dia panjang kan. Bukan mudah tu maksudnya selesa semua. Kursi empuk, makanan sedap kan. Bukan. Pertolongan diberi satu kan. Rasulullah mesti ditolong. Satu yang kita kena faham. Quran bagi syarat kat kita macam mana? In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Jaminan pertolongan wajib yakin. Pasal ayat Quran tu takkan tak beriman. Satu. Cuma pertolongan tu dia tak main seketul gelebak gitu. Tak. Apa korban kita untuk agama Allah Ta'ala? Apa kita buat untuk agama Allah Ta'ala? Sekadar mana kita korban tu, sejauh mana pengorbanan kita dengan Allah Ta'ala dan Rasul dan agama Islam ni, sejauh tu Allah Ta'ala akan bagi pertolongan. Dia ada syarat masyrut. Ada usulub macam tu. Ada kau bagi, what you give you will take. Yang tu kan. Dia ada give and take. What you give to Allah Ta'ala dan Rasul, what you give to Islam, what you give tu Muslim, untuk iman ni, untuk takwa ni, what you give, what you punya sacrifice, pengorbanan untuk Allah dan Rasul, what you give to them, then that's what you get. Punyung putih sikit lah, sorry gerak mengenai cakap putih sedap. Apa kita punya pengorbanan untuk Allah Ta'ala dan Rasul, itu kamu dapat. Dan dapat apa? Dapat Allah dan Rasul. Itu tolong tak mana? Bukan tolong mata benda dunia. Dapat Allah, dapat Rasul. Isyarat Rasulullah pernah kata apa? Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Siapa hijrah pada Allah Ta'ala dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Okay. Jadi kalau betul-betul untuk Allah Ta'ala dan Rasul, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan untuk dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Tapi kalau faman kanat hijratuhu wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang kalau dia punya kerja dia, pengorbanan dia
untuk dunia untuk dia nak capai. Ataupun untuk perempuan yang dia nak kahwin. Isyarat yang Rasulullah sebut macam tu. Pasal dia ada Muhajir Ummu Qais, kisah dalam hadis macam tu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka penghijrahan dia ialah apa yang memang dia kejar nak dapat. Dapat tu. Dapat nak kahwin, dapat kahwin. Nak dunia, dapat dunia. Contoh sini lah, mai sini siapa? Contohlah, saya buat misalnya tak ada nak niat poli-poli siapa-siapa. Siapa ke rasa pedas nasib lah. Biar dia mendidih bungkok sikit. Mai sini siapa? Tak gaduh yuran. Contohlah, memang ada orang pun bagi sumbangan. Contoh. Jadi mai sini siapa? Aku tak gaduh cari makan, makan dah ada. Contoh kalau nisbah pelajar saya sebut kan. Nisbah pelajar, mak bapak pun pasal apa hantar anak sini? Tak gaduh aku nak beli Adik makan minum ni lepas lah. Gaduh aku, boleh aku simpan duit banyak-banyak. Kalau itu kau punya maksud, engkau dapatlah tu. Dapat tu yang kau dapat Allah Taala dan Rasul. Tak dapat, haram akan dapat. Pasal hijrah engkau kerana dunia. Maksud engkau dunia. Maksud engkau supaya hilang beban aku, bela anak-anak aku. Engkau tak rasa bangga duit engkau sumbang pada jalan Allah Ta'ala. Engkau rasa seronok dengan engkau makin simpan harta engkau banyak-banyak. Yahsabu anna malahu akhladah. Duk sangka, duk intikad, harta dia akan kekalkan dia, selamatkan dia. Memang yuran tak ada. Pasal ada orang bagi sumbangan. Saya tak minta yuran lah. Tapi kalau nak bagi sumbangan, banyak lagi pembangunan ni. Kita pun ada orang dah, alhamdulillah, tukang dulu kita nak cari payah. Ada tukang dah volunteer. Volunteer ke? Yang tu lah kot kan. Bermula asalnya volunteer juga lah. Dia sanggupkan diri untuk datang untuk buat pondok. Saya tanya nak upah macam mana? Saya kata bagi, ikut nak bagi payah kan nak cari orang macam tu kan. Lalu kira macam ni, jenis kaki persegi, kedua. Yang ni dah dia pun faham prinsip itu, kita pun faham lah. Takkanlah nak bagi RM50 buat sebiji pondok. Kepala otak kau macam tu kan, mudah kan. Saya nak sebut apa? Allah Ta'ala mudah kan tu. Jadi asal nak sebut apa tujuan mai sini? Contoh, tujuan untuk supaya boleh makan sedap, makan free, boleh aku ikut suka hati, engkau mai sini engkau dapat tu Tapi kalau mai sini untuk Allah dan Rasul, engkau akan dapat Allah Ta'ala dan Rasul. Mai sini memang untuk belajar, engkau akan dapat, engkau memang kau nak belajar. Mai sini untuk ada iman, engkau akan dapat iman. Mai sini kerana untuk nafsu, engkau dapat nafsu lah. Mai sini nak kahwin, dapat kahwin. Sorry. Sorry. Tu saya kata saya tak ada, kadang-kadang dia telajak mulut sebut macam-macam tu. Sorry lah kan. Saya tak terfikir lah. Orang kata ni terasa kat aku ni. Tadi saya tak ada niat apa-apa, saya tak kata apa-apa. Siapa tak betul tu, betul lah jalan itu je lah. Kata memang tak ada niat apa-apa, tengok kahwin. Ni pasal lah. Tu kata Allah Ta'ala bagi pertolongan. Kita tak nak fikir nak kahwin, nanti dapat kahwin di sini. Contohlah kan, macam mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, sadaqallahu wa rasuluh. Siapa takwa Allah Ta'ala bagi jalan keluar. Jalan keluar satu. Tapi syarat takwa. Jadi Rasulullah tambah kurnia Allah Ta'ala bagi kat dia macam ni, tu dia mansura. Pasti Allah Ta'ala bagi pertolongan. Saya duk urai semua tu, dah kata apa? Pertolongan tu bukan dengan selesa makan sedap-sedap, bukan macam tu. Pertolongan tu apa yang memang dia capai, matlamat tu dapat. Orang yang memang nak bantu dia, memang keliling dia ni, bukan sebarang orang. Dengan ujian yang Allah Ta'ala beri, pasal dia betul-betul kerana Allah Ta'ala, yang keliling dia ni bukan sebarang orang. Bukan sebarang orang. Siapa dia? Orang yang macam mana dia tu, macam itulah sahabat dia. Macam mana sahabat macam itulah tabi'in yang ikut sahabat. Macam mana tabi'in tu pun untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Tabi'in pun macam tu. Allah Ta'ala bagi macam tu. Jadi kita yang duduk belakang bagi cukup syarat macam tu. Yang tu kata pertolongan. Jadi pertolongan ni tak semestinya selesa je, tak? Memang kadang-kadang satu sudut kita zikir kita ni, Allah Ta'ala murahkan rezeki apa-apa. Memang ada banyak perkara kadang Allah Ta'ala lepaskan kesusahan pada kita, penyakit pun sembuh, macam-macam macam-macam. Tapi pastikan kita punya matlamat bukan dunia tu kan. Kita adalah Allah Ta'ala dan Rasul. Katalah misalnya makin mengaji, makin penyakit teruk. Contohlah. Tak ada kan? Pasal apa? Pertolongan dapat. Pertolongan tu tak mana? Bukan senang dunia. Pertolongan tu adalah makin kurub dengan Allah Ta'ala, makin hampir dengan Allah Ta'ala. Itu adalah pertolongan. Pertolongan tu mesti pandang pada sudut tu. Pertolongan tu bukan pertolongan dengan mana materialistik, bukan. Kalau ada pun yang pertolongan tu macam mana?
Tak nampak pertolongan tu material tu, tapi faham Allah yang kurnia kat aku. Itu pertolongan. Itu pertolongan. Ini tauhid kita, kan? Tentu saya sebut macam apa? Kita minta sumbangan untuk pergi pondok. Tak tahu hari ni dia pelik lagi, hari Jumaat kan. Hari ni dah Sabtu dah, tadi kan. Kalau ikut sumbangan ada berapa je. Hari ni lonjak terus kan. Angka asal kalau ikut berapa ribu kan. Hari ni dekat 10,000 kan tu. Untuk hari ni hari Jumaat tadi lah, daripada malam Jumaat. Malam Jumaat tu mau tengok tak tahu mana. Hari Jumaat ni. Betul ke saya kata baki ni. Pasal nak kena update kan berapa baki ni. Betul ke baki ni. Awak mata pun tak apa. Betul kan? Betul dah screenshot. Betul. Kita tak nak accept macam tu. Mula ni masuk RM20, ada minta masuk 2 kupang pun ada kan. La ilaha illallah. Saya nak kata apa? Kita bukan matlamatkan bantuan tu kan. La ilaha illallah. Pandanglah Allah semua yang beri. Betul kan? Kita ni matlamat yang tu kan. Saya pun kena betul kan saya punya jalan. Tuan-tuan pun kena betul punya jalan. Saya ni tukang juru cakap je. Juru cakap pun untuk saya sendiri untuk buat tu dulu. Allah. Jadi dengan sebab Allah Ta'ala beri kat dia kesempurnaan tu, dia seronok dan dia faham Allah yang bagi tu, dan dia mansurah, sentiasa diberi pertolongan. Jadi kita ni pertolongan tahu mana ni? Pertolongan kita ialah bila kita sentiasa sedar apa yang kita dapat tiada lain melainkan hanya daripada Allah Ta'ala. Itu pertolongan. Siapa yang harta benda banyak, kawan sahabat makin ramai, orang ramai yang sokong dia, tapi makin lalai dengan Allah Ta'ala, ini bukan pertolongan. Ini dan makin jauh. Makin jauh. Na'udzubillah. Hatta ilmu sekalipun, ilmu yang dapat makin jauh. Itu rasa ada hadis yang saya sebut itu kan. Man izdada ilman wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini betul. Matlamat duduk sini. Matlamat duduk sini, matlamat mengaji, matlamat mengajar, matlamat bagi sumbangan. Tak kira matlamat kerja sekalipun. Apa tujuan kau kerja? Kalau bab dunia, bab mengaji pun, apa matlamat kau mengaji? Untuk apa matlamat kau cari makan? Itu semua kena kira. Matlamat cari makan tu siapa? Mesti kena kira. Mesti macam mana nak nawai itu untuk ke Allah Ta'ala. Tu macam mana? Antaranya apa? Pandangnya memang aku kerja yang bagi rezeki tetap Allah. Allah yang rezeki aku, bukan majikan yang rezeki. Lalu kau majikan. Itu tauhid. Tentu Masyitah kerja dengan Firaun. Dah pelajari tauhid. Rasulullah lalu Isra' Mi'raj, kubur wangi, bawa kubur daripada kubur Masyitah. Kerja tukang sikat rambut anak Firaun tu nama Masyitah kan. Orang perempuan yang tukang sikat rambut anak Firaun. Makan gaji dengan Firaun tapi tak jadi Firaun. Kita jangan makan gaji dengan kerajaan tapi jadi kerajaan, jadi kerajaan. Bunyi bahasa ya kan. Jadi jangan dan jangan pula kita duk mengaji agama tapi macam tak ada agama. Na'udzubillah. Itu tak elok sikit nak sebut kan. Itu kan. Yang orang yang ada iman walaupun kerja dengan kerajaan dia tak jadi kan. Tetap iman jaga, syariat jaga, takwa jaga. Ada benda tak betul lah, aku berhenti kerja, tak apa. Kami macam tu. Pasal apa? Masyitah ke? Jadi tukar sikat rambut, aku sikat rambut, tak apa. Tapi nak suruh mengaku kau Tuhan, sorry ya. Dia turut bahasa kasarnya tu. Sorry ya. Jangan kata dia habis semua, suami, anak-anak semua tangkap. Suruh lompat masuk dalam, dia habis. Macam mana? Lompat, tak ada masalah. Untuk mana kejayaan pertolongan Allah Ta'ala beri? Pertolongan iman tu. Pertolongan iman tu. Bukan pertolongan tu ikut Firaun tu, rumah besar, pangkat tinggi, 3 paku, 4 paku, bukan tu. Yang penting apa? Iman tu mati atas iman. Ashabul Kahfi asalnya semua pembesar-pembesar negara tu. Semua orang pangkat-pangkat tu. Tapi pasal iman ni, orang muda-muda lah tu. Tapi pasal iman macam mana? Tak kisah. Kami jatuh pangkat, kami tak dapat kebesaran daripada pemerintah pun tak apa. Pasal nak jaga iman tu macam mana? Pergi masuk gua walaupun tak bertutup, tak ada siapa berani masuk. Awal-awal Allah Ta'ala bagi pertolongan dah. Hari mana pertolongan tu? Masuk gua ni. Tak duduk dalam atas tilam empuk apa, tak ada harta benda. Orang pula pakai kata apa engkau ni, tak ada akal ke? Benda senang je pun payah sangat, mengaku je lah jadi Tuhan. Tak, pasal
Yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Pertolongan Allah Ta'ala pasti bagi. Pertolongan tu apa? Iman. Iman. Itu Allah Ta'ala bagi kat Rasulullah untuk nak syarahkan mansura tu, yang ditolong Rasulullah, tolong. Wa ala alihi, dan kata dia mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi juga rahmat dia dan kesejahteraan dia, bahasa mudah kita sebut salawat dan salam dia atas para sahabatnya. Wa ala alihi, sebelumnya keluarga Rasulullah. Sebab memang antara orang yang kita muliakan dalam kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doakan untuk mereka. Wa ashabihi, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wasalikina ala manhajihi, orang-orang yang berjalan di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni memang kena mengaji elok. Pasal orang duk dakwa atas manhaj Rasulullah. Kadang bubuh nama bunyi sedap je, manhaj salafi macam tu kan. Padahal salafi yang dia dakwa salafi tu, dia lah manhaj salahi. Saya bunyi macam tu sikit lah. Jaga. Kita mesti salikin ala manhajihi. Siapa manhaj kita? Orang depan, orang yang terdahulu kita nak tengok. Tengoklah ulama kita yang gilang gemilang tu. Bukan seorang dua, beribu-ribu. Takkan kita tak kenal, takkan nak ambil seorang dua hak ni yang bukan ahli ni. Fanalu khairan wafiran. Bila didoakan macam ni, mereka ni pula dengan kurniaan Allah Ta'ala beri macam ni, dan di atas kita berdoa pada keluarga mereka, sahabat Rasulullah, keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah dan orang berjalan atas jalan ni, apa akan jadi? Fanalu, kemudian akan capailah mereka itu, sahabat Rasulullah, sahabat keluarga Nabi dan orang yang salikin, khairan wafiran, kebaikan yang sempurna. Jadi di atas apa dia mohon, minta doa tu, mudah-mudahan kita ni kat mana ni dalam doa dia, perkataan Arab dia as-salikina ala manhajihi. Mudah-mudahan kita masuk dalam tu. Tadi pun kita minta doa dah sekali lalu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ambil manfaat daripada kitab dia. Kalau habis baca, tak habis baca, kita sebut gitu dah kan. Betul-betul kita ni jadi as-salikina ala manhajihi, orang yang nak berjalan di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manhaj Rasulullah? Tengok apa manhaj umat Rasulullah SAW. Umat mana nak tengok ni? Umat yang pakar-pakar, yang handal-handal, yang gilang gemilang, buat akidahnya, buat fiqahnya, buat tasawufnya. Macam mana nak praktikkan dalam kehidupan tu supaya iman tu adalah benda besar dan benda besar nak dicapai. Dan iman ni bukan muakkad, dia bukan waktu tertentu, tapi daiman abadah, selama-lama. Caubis kande, bunyi urdu tu kan. Apa dia? Lailan wa nahara, siang dan malam. Diri, duduk, baring, sentiasa tauhid dengan Allah Ta'ala dan bertepatan dengan syariat. Amin. Amma ba'du, situ dulu. Wallahu a'lam. Lepas Isyak pun kita nak mula kitab baru juga, kita baca Fathur Rahman, khas buat tajwid insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.